fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, teman-teman dan teman-teman, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu isu tergempar yang mengejutkan seluruh Malaysia, yang mengejutkan ramai, dipetik dari Malaysia kini. Di usia 100 tahun, disahkan pemergian mengejutkan Malaysia. Bekas pengerusi PKM Abdullah Siddi kembali ke Rahmatullah. Artikel pada Januari 13, 2024. Bekas pengerusi Parti Komunis Malaya PKM Abdullah Siddi atau nama sebenarnya Sheikh Dat Anjang Abdullah meninggal dunia hari ini pada usia 100 tahun. Perkara itu dimaklumkan oleh menantunya Indra Jaya Abdullah, bekas pengerusi PKM dan pengasas pasukan Regimen ke-10 Tentera Rakyat Malaya, telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 9.29 pagi di Kampung Perdamaian Sukhirin, wilayah Narathiwat dalam umur 100 tahun 3 bulan, katanya pada hebahan di media sosial. Untuk rekod, PKM dengan Kerajaan Malaysia dan Thailand memeterai Perjanjian Damai Hat Yai pada 1989, mengakhiri konflik bersenjata lebih 40 tahun sejak darurat Inggris 1948. Ia juga membawa kepada pembubaran PKM dan peletakan senjata gerila komunis. Walaupun perjanjian itu membenarkan bekas anggota PKM diberi bantuan untuk memulakan hidup baru sama ada menetap di Malaysia atau Thailand, namun ramai daripada mereka memilih untuk tinggal di negara jiran itu. Susulan kabar pemergian Abdullah, ramai yang memberikan ucapan takziah kepada Allahyarham, antaranya Presiden Amanah Muhammad Sabu. Mendapat perkabaran duka pemergian Allahyarham Abdullah Siddi alias Sheikh Dat Anjang Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, kata Muhammad pada hantaran di Facebook. Bekas timbalan Presiden PKR, Syed Husin Ali, menyebut keterlibatan Abdullah dalam kemerdekaan. Jangan kita lupa bahwa beliau seorang nasionalis yang komited terhadap perjuangan kemerdekaan tulen untuk negara ini, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim berkata, Abdullah seorang patriot. Beliau berjuang untuk pembebasan Malaya dan kemerdekaan daripada penjajahan Inggris. Beliau adalah seorang yang percaya kepada perjuangan bersenjata untuk melawan penjajahan Inggris, katanya, memberi penghormatan kepada Abdullah. Sumbangan dan PKM dalam memperjuangkan kemerdekaan diakui sendiri oleh Tunku Abdul Rahman dan Perjanjian Damai yang dimeterai di Hat Yai adalah bukti kepemimpinan beliau yang tidak dapat dipadamkan dalam sejarah. Semoga sejarah berlaku adil dan saksama kepadanya. Allahyarham Abdullah Siddi memainkan peranan penting dalam sejarah kita dan tiada siapa boleh menafikan. Malah bekas timbalan Perdana Menteri Allahyarham Dr. Ismail Abdul Rahman memuji pemimpin PKM seperti Abdullah Siddi dan Rashid Maidin. Ini pasti pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11, calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir, selamat tinggal
Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahwa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com, Najib Perdana Menteri ke-11, menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum ujung bulan. Semalam, channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, peguam Najib Syafi Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syahabuddin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum ujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syahabuddin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.